langsung. Jadi dalam kuliah yang lepas, kita membicarakan 10 orang kanak-kanak yang boleh bercakap ketika masih bayi lagi. Sebenarnya ramai budak-budak yang boleh bercakap masa kecil ni. Cuma zaman dahulu nak ceritakan 10 orang kanak-kanak. Dalam kitab ni dia kata boleh bercakap masa masih kecil. Kita pun tak ulang baliklah cerita tu. Kita terus pada bayi yang terakhir. Bayi yang terakhir ini nama dia Mubarak. Kita tengok apa kata tuan kitab. Dan kisah Mubarak itu iaitu bahawasanya satu perempuan datang kepada Nabi SAW dengan satu anaknya yang kecil. Ada seorang perempuan, dia bawa anak dia yang kecil jumpa Nabi. Maka mengambil Nabi, ia akan anaknya didudukkan pada ribanya. Nabi pun ambil budak kecil ni tadi, bubuh di riba dia. Agaknya upacara belah mulut lah kan. Maka bersabda Nabi dengan sabdanya, wahai ghulam. Ghulam ni budak kecil. Wahai budak kecil, siapakah aku ini? Maka sembah ghulam itu dengan katanya. Budak kecil tadi yang masih digendong tadi ni, dia boleh bercakap tiba-tiba. Nabi Muhammad tanya, aku ni siapa? Budak kecil itu tiba-tiba bercakap. Kata budak kecil ini, engkaulah Rasulullah yang sebenarnya. Engkaulah pesuruh Allah, utusan Tuhan. Maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau, dan binasa bagi mereka yang menyalahi akan dikau. Kata budak kecil ini tadi, kamu ni pesuruh Allah. Siapa ikut kamu dapat kejayaan, siapa yang lawan kamu dapat kebinasaan. Kata budak kecil ini tadi. Memang sesuatu yang ganjil lah. Budak yang masih di ribaan tiba-tiba bercakap. Maka dinamakan dia anak itu Mubarak, Yamamah. Wallahu a'lam. Jadi budak ini dinamakan Mubarak, yang berasal dari Yamamah. Okay? Jadi cerita ni ada sandaran ke tidak? Ada sandarannya. Daripada hadis riwayat Imam Baihaqi, sebagaimana yang ada dalam nota pada tuan-tuan dan puan-puan tu. Jadi cerita ni boleh kita pakai lah. Mu'aqib al-Yamani berkata, ketika aku mengerjakan haji wada', bukan khodak tu, wada', aku masuk ke satu rumah di Makkah. Lalu aku melihat Rasulullah SAW ada di dalamnya, dan aku melihat sesuatu yang mengagumkan dari baginda. Jadi Mu'aqib ni, dia pergi buat haji, dia masuk dalam satu rumah di kota Mekah, tiba-tiba ada Nabi Muhammad. Masa dia tengok Nabi Muhammad tu, ada sesuatu perkara yang gaib berlaku. Apa dia? Iaitu ada seorang wanita tu, dari penduduk Yamamah, yang membawa bayinya kepada baginda pada hari pertama dilahirkan. Hari pertama lahir itu dah bawa dah. Dah bawa jumpa Nabi dah. Mungkinlah upacara belah mulut ke, sebagaimana yang kita faham di sini lah. Lalu Rasulullah bertanya kepada bayi itu, siapakah aku? Bayi itu menjawab, engkau ialah pesuruh Allah. Budak kecil ni tadi tiba-tiba bercakap. Hari pertama lahir boleh bercakap dah. Kalau kita dengar-dengar mungkin kita pun lari dah. Kan? Macam mana budak baru lahir ni tiba-tiba boleh bercakap? Ada pantun orang Melayu, buai laju-laju sampai cucur atap. Betul ke? Bukan. Macam mana pantunnya? Buai tinggi-tinggi sampai cucur atap, belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Agaknya zaman orang Melayu dulu ada juga kot budak yang macam ni. Wallahu a'lam. Bayi itu menjawab, engkau ialah pesuruh Allah. Mendengarkan itu Rasulullah berkata, engkau benar. Semoga Allah memberi keberkatan kepadamu. Setelah itu bayi tersebut tidak berkata-kata lagi kecuali setelah besar. Lalu kami menyebut bayi itu sebagai Mubarak al-Yamamah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi budak ni tadi dia cakap pada hari pertama dia lahir tu saja. Lepas tu tak cakap dah. Sampailah dia besar. Macam budak-budak lah. Kalau budak-budak umur 2-3 tahun boleh bercakap, masa tu lah baru dia bercakap. Ini satu mukjizat lah, satu keajaiban yang berlaku disebabkan Nabi Muhammad. Jadi cerita ni kita boleh sampaikan kepada orang lain. Begitulah 10 orang bayi yang boleh berkata-kata ketika masih bayi lagi, yang dinyatakan dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Namun begitu,
sejarah menunjukkan ada lagi bayi-bayi yang lain yang boleh bercakap masa masih bayi lagi. Antara yang selalu kita dengar ialah Nabi Nuh. Lihat nota yang saya bagi tu. Nabi Nuh ni lahir-lahir, mak dia letak dalam gua. Sebab apa? Takut musuh-musuh nanti dia jumpa budak ni dia bunuh. Masa nak tinggal anak dia dalam gua ni tadi, budak kecil baru lahir, mak dia rasa tak sampai hati. Tak sampai hati, mak dia duduk tunggu di situ. Tunggu punya tunggu, tiba-tiba Nabi Nuh yang masih kecil ni cakap. Apa kata dia? Wahai ibuku, janganlah engkau takut dan bersedih, kerana Allah yang menciptakan aku akan menjagaku. Macam kisah Nabi Ibrahim juga lah ni. Lahir-lahir letak dalam gua. Jadi Nabi Nuh yang masih kecil ni tadi, dia tiba-tiba bercakap. Dia kata, mak jangan takut. Aku ni Allah yang cipta, Allah akan jaga aku. Mak baliklah. Tak ada masalah. Tapi yang kita di sekarang ni, yang ramai orang buang bayi ni, cerita dia lain. Tak boleh lah kita jumpa bayi, kita tangkap mak dia. Kenapa buang bayi dekat tangga surau ni? Saya nak tiru Nabi Nuh dulu. Mak Nabi Nuh, mak Nabi Ibrahim. Dia tinggal di situ, tawakal kepada Allah. Allah yang jaga. Tak boleh. Yang ni untuk cerita Nabi-Nabi boleh lah. Ni tinggal merata longkang dalam tandas, tinggal di tangga surau. Siap tulis pula tu, ada nota, saya kejahilan, tolong jaga anak ini. Siap ada surat lagi letak. Jadi benarkah cerita Nabi Nuh ni? Cerita ini setakat ini tak ada sandaran dia. Jadi cerita Nabi Nuh bercakap masa kecil kita simpan. Tak macam cerita Mubarak tadi. Cerita Mubarak tadi boleh kita cerita. Cerita Nabi Nuh kita simpan. Kemudian Nabi Musa, masa dia lahir-lahir tu, mak dia takut. Sebab apa? Lahir-lahir anak lelaki. Sedangkan Firaun dia dah dapat mimpi. Dia tanya takbir mimpi tu kepada ahli nujum dia, ahli sihir dia. Takbir dia pada tahun itu akan lahir satu orang budak lelaki, yang mana budak ni nanti dia akan buat Firaun ni jadi kelang kabut. Jadi susah. Jadi Raja Firaun pun dia mengeluarkan perintah, mana-mana budak lelaki yang lahir dalam tahun ni semua kena bunuh. Tiba-tiba mak Nabi Musa ni lahir anak lelaki. Dia takut. Apabila dia takut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ni bercakap, wahai ibuku, janganlah takut dan bersedih, kerana Allah sentiasa bersama-sama dengan kita. Kata Nabi Musa kepada mak dia. Sedangkan Nabi Musa baru lahir. Cerita ini tidak ditemui sandarannya. Cerita ini pun kita simpan juga. Sebuah kisah lagi yang berkait dengan Nabi Musa. Satu ketika tentera Firaun ni dia geledah dari rumah ke rumah, nak cari rumah mana ada lahir anak lelaki. Mak Nabi Musa ni dia takut. Dia ambil Nabi Musa yang masih kecil ni, dia simpan dalam periuk, bubuh atas dapur. Bila tentera Firaun masuk, cari-cari tak jumpa. Digeledahlah 100 rumah tak jumpa. Rupanya Nabi Musa duduk dalam periuk. Jadi tentera Firaun pun dia tak pergi tengok dalam periuk. Kenapa dia tak tengok dalam periuk? Ada pula kisah dia. Nabi Musa ni dia ada kakak. Bila mak dia letak Nabi Musa dalam periuk, kakak dia tak tahu. Kakak dia pula nak masak roti. Jadi kakak dia pergi bagi nyala api dekat dengan periuk tu. Nak masak roti ni tadi nyala api. Jadi periuk ni tadi dia panas. Kalau siapa duduk dalam periuk tu dia panas lah. Disebabkan ada api dekat dengan periuk ni tadi, tentera Firaun dia tengok-tengok, takkanlah ada budak dalam tu, mati lah kan. Tentera Firaun pun tak cek. Kalau tak ada api ni tadi, mungkin tentera Firaun dia pergi cek, jumpa Nabi Musa dalam tu. Masa kakak dia nyalakan api, mak dia tak tahu. Mak dia duduk di depan. Askar-askar Firaun dah keluar dah, mak dia pun pergi dapur. Tengok-tengok api menyala. Terkejut mak dia. Terkejut mak dia, tiba-tiba